masih dalam keadaan sunyi. Maksud sunyi tuan, isteri itu suci ataupun bersih daripada haid ataupun nifas, dan isteri itu suci yang belum disetubuhi. Ada masa suci tuan, dah bersih dah, tapi dah setubuh malam tadi. Saya ada buat cerita tuan. Dia buat cerita tuan. Kisah ni benar, orang nampak macam kelakor, tapi kisah ni benar tuan. Saya buat cerita tuan. Saya ulang balik. Kalau ada yang belum dengar cerita ni tuan, saya ulang balik tuan. Apa dia tuan? Seorang suami dah tak balik 3 tahun ibu-ibu. Mungkin ada kau cerita ni kan? Dah 3 tahun tak balik. Isteri datang jumpa saya buat aduan. Dia kata, Ustaz, saya nak minta fasah. Sebab apa? Sebab suami saya memang dah tak balik dah 3 tahun dah. Tak bagi nafkah zahir batin. Zahir pun tak ada, batin lagi jauh tuan, sebab dia tak balik kan. Jadi minta cerai. Panggil tuan. Akhirnya satu hari suami tu datang. Bila datang kita beritahu lah, bang, betul ke abang tak balik 3 tahun? Betul Ustaz. Rasanya kira-kira lebih lagi. Dia mengaku tuan, lebih dari 3 tahun. Kenapa tak balik? Saya dengan saja tak balik. Ini isteri abang ni minta pasah ni. Macam mana pendapat abang? Saya rasa Ustaz, saya boleh ceraikan dia. Saya boleh ceraikan dia, tapi dengan satu syarat. Ustaz, saya dah 3 tahun tak balik Ustaz. Terus terang, ibu pun tahu kan? Dia kata, Ustaz, saya dah 3 tahun tak dapat Ustaz. Dia rakaman pula betul kan? Dah 3 tahun tak dapat dia. Boleh tak? Satu syarat. Isteri bagi saya sekali Ustaz malam ni, besok saya ceraikan dia. Saya kata, tak senonoh ni suami. Dah tak balik 3 tahun tak bagi nafkah. Tiba-tiba minta nafkah batin pula lagi. Saya ingat dia main-main. Rupa betul tuan. Malam tu dia bersama, besok jumpa saya, kata Ustaz, saya dah ceraikan dia dengan talak 1 Ustaz. Tu nama betul tuan? Namanya ialah suci. Suci yang telah disetubuhi tuan. Dia suci, tapi suci yang telah disetubuhi. Jadi haram bila masa haram? Pertama, haram isteri dalam keadaan haid. Isteri haid hukumnya haram. Suami menjatuhkan talak. Dari segi apa tuan? Dari segi perbuatan yang haram. Talak jatuh tak? Jangan salah faham. Ada orang salah faham bila tu Ustaz. Ustaz kata haram, talak tak jatuh Ustaz. Talak jatuh tuan? Talak jatuh tuan. Perbuatan tu haram. Menceraikan isteri dalam keadaan haid. Kenapa haram? Siapa boleh jawab dengan saya? Kenapa haram suami menceraikan isteri dalam keadaan haid? Kenapa tuan? Ataupun nifas? Betul, memanjangkan tempoh edah isteri. Saya dah terangkan kan, macam mana nak kira edah. Okey, kalau edah ni 3 kali suci. Disebut salah satu huruf Al-Quran, 3 kali suci. Isteri yang diceraikan hendaklah dia beredah sebanyak 3 kali suci. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana Ustaz yang dimasukkan dengan 3 kali suci ni? Kadang-kadang orang ibu-ibu orang perempuan pun kadang-kadang tak faham macam mana nak kira 3 kali suci. Saya dah terangkan kan? Ulang kaji balik. Ustaz ni datang-datang, tak datang, tiba-tiba tanya soalan. Lepas raya besok tak payah datang lah, sebab kena tanya je kan. Jangan takut tuan, kita belajar macam tu kan. Salah takut. Kalau betul bukan namanya belajar cikgu kan. Cikgu dah sendiri lagi cikgu kan. Kita belajar daripada kesilapan kita kan. Salah takut. Ustaz, salah, orang lain ketawa kan. Tanya yang ketawa tu, dia lagi salah jawab. Betul kan? Daripada orang yang menjawab tuan. Okey, 3 kali suci tuan, dia tak semestinya 3 bulan. Ada orang kata 3 bulan. Ada orang kata 3 bulan 10 hari. Pernah dengar tak? Mungkin ada pernah dengar. Orang cakap 3 bulan 10 hari Ustaz. Dalam kitab tuan, hukum tak ada 3 bulan 10 hari. Yang ada tuan, 4 bulan 10 hari. Dipanggil edah wafat ataupun edah mati. Isteri kematian suami, edahnya 4 bulan 10 hari. Dia tak semestinya tuan, dia tak semestinya 3 bulan. Dan dia bukan 3 bulan 10 hari. Dia boleh jadi 3 bulan, boleh jadi kurang daripada 3 bulan. Saya dah beritahu, edah paling pendek berapa lama tuan? Berapa hari? Edah yang paling pendek, edah yang paling pendek ialah 26 hari. Tak sampai 1 bulan tuan. Bulan Februari pun ada 28 atau 29 kan. Dia tuan 26 hari. Edah yang paling pendek bagi orang perempuan. Edah paling panjang berapa lama? Berapa lama? Betul. Bagus nak buat ni. Edah yang paling panjang ialah 3 tahun. Saya dah beritahu kan, kalau nunggu orang perempuan tu edah dia 3 tahun, tunggulah kalau sanggup tunggu.
Kalau tak sanggup tunggu, berasap lah. Berasap tuan-tuan kan. Eddahnya 3 tahun. Okey, macam mana nak kira tuan-tuan eddah 3 kali suci ni? Pertama tuan-tuan, pertama sunni. Sunni maknanya suci. Suci yang belum disetubuhi. Aku ceraikan kau dengan talak 1. Bila masuk eddah? Lepas cerai terus masuk eddah. 1 kali suci. Nampak tuan-tuan? Itu nama sunni. Terus masuk eddah. Berbeza dengan bini tadi, hid. Aku ceraikan kau dengan talak 1. Isteri hid. Bila masuk eddah? Suci. Dalam masuk hid tu tak masuk. Suci yang pertama tu baru masuk tuan-tuan. Apa kesan dia kalau tak masuk eddah ni? Dia masuk eddah lambat. Apa kesan dia? Betul, eddah jadi panjang. Suami memanjangkan tempoh eddah isteri. Tu hukumnya haram. Hid dan nifas. Okey, ini suci pula. Suci tetapi yang tadi abang yang tadi dah 3 tahun tak balik tadi. Jangan tiba-tiba tuan, suci tapi telah dicampuri, telah disetubuhi. Kenapa haram tuan? Cikgu sebab apa? Sebab isteri tidak boleh menjalani eddah dengan teratur, cikgu. Sebab apa tuan? Mungkin eddahnya suci, mungkin eddahnya mengandung. Betul tak tuan? Dia tak tahu, malam tadi dia bersama tuan, besok dia cerai. Jadi dia tak beritahu yang Arif. Ini pernah berlaku tuan-tuan bukan nak buruk lah, bukan nak orang tuan cerita. Ini sebagai pengajaran kepada kita. Pernah berlaku. Bila masuk dalam mahkamah, hakim tanya, awak dicegah dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci. Hakim tanya, dah bersama ke belum? Dia rahsia tuan. Ini buat hukum tuan. Dia kata tak ada bersama yang Arif. Jadi yang Arif dia apa? Suci yang belum disetubuhi. Terus masuk eddah tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan, tak datang hid. Tak datang hid. Diingat hid dia lambat. Benar berlaku tuan? Dalam tempoh eddah tak datang hid. Ustaz, ingatkan hid saya lambat Ustaz. Rupanya apa berlaku tuan? Mengandung. Rupanya isteri itu mengandung tuan-tuan. Sebab tu namanya bini. Sebab apa? Tak tahu adakah eddah ni eddah suci ataupun eddah mengandung. Kalau kabut nanti isteri. Sekejap eddah suci, sekejap eddah mengandung. Eddah mengandung sampai bila tuan? Ni nak test ni. Eddah mengandung sampai bila? Apa tamat tempoh eddah mengandung? Melahirkan anak ataupun keguguran. Kalau kita beranjat di bawah 2 bulan, tiba-tiba aku ceraikan kau dengan talak 1. Terperanjat rumah tu. Kau balik lah. Terperanjat rumah tu tuan, tiba-tiba gugur. Habis tak eddah? Habis eddah. Habis eddah dengan keguguran ataupun dengan melahirkan anak. Mengandung jatuh talak kita kadang-kadang tengok drama dalam TV tu pukul 7 kan. Drama pukul 7 tu dia kata alhamdulillah mak. Dia cakap dengan isteri dia. Lepas tu dia telefon mak dia, alhamdulillah mak. Kenapa? Rupanya isteri saya tu ketika saya ceraikan dia mak, rupanya dia mengandung mak. Talak tak jatuh. Dia kata tuan-tuan, ada dalam drama kan tuan-tuan? Ada saya rasa. Kalau tengok-tengok drama-drama yang lama tu ada tuan-tuan. Talak tak jatuh tuan-tuan. Sebab tu kita menyeru pada Jakir kalau boleh tuan-tuan, semak dulu drama-drama ni terutama yang buat hukum hakam tuan-tuan. Baru ni drama apa tuan-tuan? Ustaz suka masuk kan? Baru ni drama apa jadi isu? Bukan drama Zul Arifin tu kan? Tu belum lagi tuan-tuan. Ustaz ni kita tuan-tuan kena peka dengan isu semasa kan? Itu mencemarkan agama kita. Orang Islam, orang Melayu kita buat macam tu kan? Bukan tu tuan. Drama apa tuan-tuan? Betul. Kau macam tengok itu. Ustaz pun tengok juga kan? Suamiku lelaki pendosa. Allah Akbar. Kita semua ni pendosa tuan. Sebab Allah suruh kita siasa bertaubat, istighfar kan? Nabi 70 kali. Ada riwayat kata 100 kali Nabi istighfar kan? Nabi tu tuan. Masuk, kita ni tak masuk, tak terpelihara kan? Lagi banyak kena istighfar tuan-tuan. Okey, drama boleh kan tuan? Ibu boleh? Dia bukan nak cerita pasal kisah tu. Ini kisah drama suamiku lelaki pendosa. Ada tak hukum munakahat dekat situ tuan-tuan? Ada tak drama tu yang berkaitan dengan munakahat? Ada tak? Ada tuan-tuan. Bab apa? Bab anak luar nikah ni. Siapa namanya? Buat ibu jawab Sebenarnya Ustaz test tu, Ustaz pun tahu juga kan. Namanya Cahaya. Betul tu. Namanya Cahaya tuan. Dia ada adik nama Anggun. Ada akak nama Anggun tu kan. Ustaz semua hafal
Ada bapa nama Firdaus, betul pula betul kan? Tiga-tiga betul kan? Confirm Ustaz tengok sampai habis. Tuan-tuan okey. Isunya ada orang tanya tuan. Kata Ustaz, okey, isunya tuan Ustaz. Firdaus ni dengan isteri dia, suami isteri. Betul tak? Suami isteri. Dan anak ni anak dia. Asal dia tak tahu kan? Anggun dengan Cahaya ni adik-beradik. Dua-dua binti Firdaus. Tapi apa tuan-tuan? Apa berlaku? Bila dia tengok muka budak ni lain. Kadang-kadang ada kenan tuan kan. Macam ibu-ibu ni masa mengandung datang kuliah, tengok muka Ustaz Rosli geram kan. Alih-alih semua lelaki saya kahwin lagi satu. Alih-alih cerita pasal poligami kan. Lama-lama bersalin orang tua kata apa? Keluar muka macam Ustaz Rosli kan. Dia buat dia kenal tuan kan. Sebab tu ibu-ibu jaga-jaga kalau orang betul dia kalau mengandung jangan benci orang kan. Nanti kalau orang tu handsome alhamdulillah tuan kan. Tuan-tuan nak cakap lah. Jadi dia nampak muka lain, muka anak dia lain dengan anak lain sangat. Jadi apa dia buat tuan? Dia buat ujian DNA. Bila buat ujian DNA ni, apa berlaku? Rupanya Cahaya ni bukan DNA ni tak sepadan dengan Firdaus. Sepadan dengan orang lain tuan-tuan. Jadi dia nikah betul tak? Dia kahwin dengan siapa? Oh, Ustaz tanya seorang-seorang Dia kahwin dengan siapa tuan? Siapa nama suami Cahaya tu? Oh, ingat Din Alias. Wah, betul Ustaz apa betul yang lelaki tu nama Din Alias tuan. Dia berkahwin. Tuan-tuan tengok tak? Betul tak ibu? Betul tak dia nikah 2 kali? Nikah, tak tengok alhamdulillah kan. Nikah yang pertama, dia nikah dekat pejabat agama atau dekat mana lah, bukan dekat rumah katanya. Nikah menggunakan wali hakim. Nama perempuan pun aku nikahkan kau dengan Cahaya binti Abdullah. Dia tak binti Firdaus, dia bintikan Abdullah. Menandakan budak tu budak anak yang tak sah taraf, dan pernikahan tu menggunakan wali hakim. Sebab imam cakap dengan berwalikan aku. Maknanya aku tu siapa? Imam tu. Siapa imam tu? Wali hakim. Tapi tuan-tuan kalau di Johor ni kita ajar imam-imam kita tuan yang terbanyak kalau di Johor tidak ada berwali aku. Dekat Johor biasanya wali hakim. Aku nikahkan kau dengan Fulana binti Fulan dengan mas kahwinnya RM20.5 tunai. Kita tak sebut berwali aku ataupun berwali hakim. Siapa walinya tuan? Walinya saya yang menikahkan tu. Siapa saya? Wali hakim. Setelah mendapat kebenaran daripada mahkamah. Okey, nikah pertama guna wali hakim katanya. Nikah kali kedua dekat rumah, tutup lah, jangan orang syak kan. Nikah ni guna wali hakim, dia nikah dekat rumah menggunakan wali bapa si Firdaus tadi. Nama tersebut Cahaya binti Firdaus tuan. Dia nikah 2 kali. Kalau nikah 2 kali ni apa panggil tuan? Dari segi hukum dipanggil tajdidun nikah, memperbarui nikah. Tajdid nikah tuan, kalau nikah tu tak sah atau nikah tu ada syak, ada sanksi dekat situ, baru kita nikahkan semula tuan. Macam orang nikah dekat Thailand. Orang nikah dekat Thailand, perlu tak dinikah sekali lagi kat sini? Perlu tak tuan? Dia dah nikah kat Thailand ni, kita siasat-siasat, mahkamah siasat, nikahnya dah sah ikut syarat dan boleh didaftarkan. Perlu tak nikah lagi? Sebab saya kongsi pengalaman saya tuan pernah ada orang jumpa saya. Saya tak sebut orang mana lah tuan anak dia ni tuan dah nikah dekat Thailand. Dia kata Ustaz, anak saya ni dah nikah dekat Thailand Ustaz. Anak dia perempuan. Bapa lelaki pun ada sekali datang jumpa saya. Saya bapa lelaki Ustaz, anak kita orang dah nikah dekat Thailand. Jadi kita orang ni malu Ustaz. Jadi betul lah kita orang ni malu Ustaz. Malu sebab apa? Malu sebab tak ada nikah kat sini, nikah dekat Thailand. Orang kampung tak tahu, orang BBT tak tahu. Tapi bukan kes BBT saya bagi contoh. Nanti cari siapa tak kan. Ini contoh tuan-tuan, orang BBT tak tahu. Jadi dia malu. Jadi dia kata Ustaz, boleh tak Ustaz datang rumah saya hari Sabtu ni, Ustaz pakai jubah Ustaz bawa beg earphone Ustaz lagi besar lagi bagus, pakai name tag Ustaz, juru nikah. Dia cakap betul dengan saya lah, Ustaz pergi rumah saya, Ustaz nikahkan semula anak saya ni sebagai menutup malu aib saya, keluarga saya Ustaz. Seolah-olah anak saya ni baru nikah, Ustaz yang nikahkan. Boleh tak tuan? Nikah tu dah sah, mahkamah dah sah kan tuan. Lepas tu saya nak nikahkan semula. Boleh tak? Tak perlu tuan. Sebab apa? Kalau dinikahkan, hukumnya tuan, hukumnya larang. Sebab nikah tu dah sah.
Jadi balik-balik kes para kes expired pula disebut tuan-tuan. Kes tadi yang nikah cahaya dengan din alias tuan-tuan. Pertama gunakan wali hakim. Macam mana nak melesatkan anak tu tak sah taraf tuan-tuan? Jadi dua kaedah tuan-tuan. Kalau ada setengah pendapat kata tuan-tuan, kaedah dipanggil menafikan nasab itu. Kita nafikan nasab tu. Nasab pada perut isteri tu bukan daripada benih suami, daripada benih orang lain. Apa namanya tuan? Kaedah tu yang pertama dipanggil li'an. Pernah dengar tak li'an ni? Li'an ni perkataan laknat. Suami bersumpah laknat menuduh isterinya melakukan zina atau menafikan. Itu dipanggil menafikan nasab. Menafikan anak dan kandungan tu bukan daripada benih dia tuan-tuan. Contoh saya bagi contoh boleh tapi ada rakaman tapi betul lagi contoh tuan-tuan. Ini contoh. Tak ada kena-mengena hidup atau mati. BBT takak ada kena-mengena. Ni kalau kena pun secara kebetulan tuan-tuan. Contoh tuan, contoh suami dia ni kerja kapal. Dah 6 bulan tak balik tuan-tuan. Lepas 6 bulan tak balik ni nak jumpa isteri, PKP 1.0 tuan-tuan. Tak boleh balik lagi cikgu. Dah setahun suami ni tak balik. Dah setahun dia tak balik tuan-tuan. Tiba-tiba lepas setahun dapat balik. Direngan dilonggarkan, rentas negeri boleh balik tuan-tuan. Bila dia balik apa dapati tuan-tuan? Dia terperanjat. Sebab apa? Dah setahun dia tak balik. Tiba-tiba isteri dia mengandung. Pelik tuan-tuan? Suami tak balik setahun, tiba-tiba isteri dia mengandung. Pelik ustaz. Saya tak pernah buat pos laju, jidek. Contoh kan? Tak pernah ustaz. Macam mana isteri saya ni boleh mengandung? Pelik tak tuan? Pelik kan? Jadi dia tuan, dia tuduh. Dia tak tahu isteri buat zina. Dia tuduh. Saya tuduh isteri saya. Cara li'an. Macam mana kaedah li'an? Buat dalam mahkamah. Depan hakim, wallahi, wabillahi, watallahi, sumpah kan? Saya menuduh isteri saya melakukan zina tanpa 4 orang saksi. Atau anak dan kandungan tu kalau mengandung bukan daripada benih saya. Ulang berapa kali tuan-tuan? Ulang sebanyak 4 kali. Tuduh isteri tu 4 kali. Wallahi, wabillahi, watallahi, aku tuduh kau 4 kali tuan-tuan. Kali kelima apa suami cakap? Sekiranya saya berdusta, sekiranya saya berbohong, sekiranya saya tipu, saya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu suami mengatakan dia orang yang benar dulu. Saya orang benar, saya tuduh saya melakukan zina tanpa 4 orang saksi. Kali kelima, sekiranya saya berdusta, saya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya sumpah laknat. Sumpah laknat suami menuduh isterinya melakukan zina. Isteri boleh sumpah tak? Isteri pun boleh sumpah tak? Ini penting kembali kan? Suami sumpah tuduh, dia kata dia betul. Isteri pula sumpah menafikan tuduhan suami. Wallahi wabillahi watallahi, saya nafikan tuduhan dia. Benih itu memang benih dia. Sebenarnya dia ada balik ustaz. Betul kan? Senyap-senyap malam-malam dia balik ustaz. Dia lupa dia ada balik. Contoh dia bukan, suami boleh terlupa pula dia balik. Dia terlupa pula dia ada balik. Sebenarnya memang dia ada balik. Dan benih itu benih dia, bukan benih orang lain. 4 kali. Wallahi wabillahi watallahi, isteri sumpah. Kali kelima apa? Sekiranya saya bohong, saya berdusta, saya akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya sumpah laknat. Apa beza dengan suami tadi? Suami laknat, isteri dimurkai. Itu namanya sumpah li'an tuan. Menafikan nasab anak kepada suami. Sebab ada berlaku macam tu. Dia masih suami isteri tuan, tapi dia ada share orang lain. Ada berlaku kan? Ada. Dia ada share orang lain tuan. Apa kesan daripada li'an ni tuan? Dah masuk ke jauh kan? Apa kesan daripada li'an ni? Yang pertama kesan daripada li'an ni tuan, gugur had qazaf terhadap suami. Apa had qazaf tu? Pernah dengar tak qazaf ni? Qazaf ni kalau kita tuduh orang perempuan atau orang lelaki buat zina tanpa 4 orang saksi, orang yang dituduh tu boleh hukum lagi. Yang menuduh dah kena hukum tuan. 80 kali sebadan. Sebab tu jangan senang-senang tuduh orang Tengok orang masuk tu, tu projek lah tu. Nasib baik perkataan projek kan. Kalau perkataan zina, jatuh hukum tuan. Sebab tu saya pernah tanya tuan-tuan kenapa dalam enactment kita tuan, enactment jenayah syariah negeri Johor tahun 1997, enactment kita dah lama tuan. 1997, tak ada revise lagi. 1997 enactment kita tuan disebut section 23 tu tuan. Tengok balik section 23, persetubuhan luar nikah. Saya pernah tanya yang Arif, kenapa disebut persetubuhan luar nikah?
Kenapa Syekh 23 tak sebut apa tuan? Zina. Kenapa disebut persetubuhan luar nikah? Dia kata, Ustaz, sebenarnya sama kan? Sama tak zina dengan persetubuhan luar nikah? Sama je. Tapi kenapa dibezakan? Sebab dari segi hukuman tuan. Kalau zina apa hukumnya? Zina dua hukum je kan? Mohsan, ghairul mohsan. Dah kahwin belum kahwin. Kalau belum kahwin buat zina apa hukumnya? Sebat 100 kali sebatan. Dah kahwin apa hukumnya? Rejam sampai mati. Itu dipanggil had, hudud. Hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran tuan. Tak boleh ubah. Boleh tak Ustaz ubah? Daripada 100 tu jadi 98. Tak boleh tuan, sebab tu had telah ditetapkan dalam Al-Quran. Sebab tu disebut persetubuhan luar nikah. Persetubuhan luar nikah tuan, apa hukumnya? Hukumnya denda. Boleh didenda RM5,000 tu kan? Tak melebihi RM5,000, atau dipenjara tak melebihi tempoh 3 tahun, atau disebat tidak melebihi 6 kali sebatan, atau mana-mana kombinasi hukuman tu tuan. Mungkin boleh penjara dengan denda ataupun dengan sebatan tuan. Itu namanya persetubuhan luar nikah. Tapi hakikatnya sama tak? Kesalahan tu sama je kan? Zina tu dulu Ustaz kan? Tu tuan. Tu kita kena apa? Kita kena perjuangkan lah perjuangkan satu masa nanti tuan. Hukum Islam ni akan ditegakkan di negara kita yang tercinta tuan kan. Ambil contoh, ada orang tanya Brunei kan Ustaz? Ustaz, Brunei tu negara apa Ustaz? Saya sebut Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur kan. Negeri yang baik, negara baik yang mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negara kita besok satu masa akan jadi macam Brunei, negara yang baik yang mendapat keampunan daripada Allah sepanjang masa tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan dituduh gugur hak qazaf ataupun sebatan perempuan, dia menafikan gugur hak zina. Perempuan tak kena sebat. Tapi kalau perempuan diam je, dia nangis. Dia nangis je. Sumpah tak nak, nangis je tuan. Apa dia kena? Dia kena hak zina. Dia kena rejam sampai mati. Pasangan tu difarakkan selama-lama cikgu. Tak boleh jadi suami isteri. Gunakan apa? Cina buta ke apa, tak boleh tuan. Tetap tak boleh. Dia tak boleh jadi suami isteri selama-lama. Jadi dalam kes tadi tuan, kes Anggun tadi, dia buat li'an tak? Dia tak buat li'an. Sebab Firdaus dan isterinya masih suami isteri. Kalau dia buat li'an, dia tak boleh jadi suami, tak boleh jadi suami. Sebab difarakkan selama-lamanya. Dia tak boleh li'an tuan. Jadi apa dia buat tuan? Dia buatlah pengakuan, ikrar. Ikrar siapa? Ikrar ibunya. Ibunya mengaku yang dia pernah berzina dengan lelaki lain. Bila masa sebab itu terperinci dibagi pada mahkamah tuan, dan jatuhkan hukuman ni, anak ni sebagai anak yang tidak sah taraf. Jadi nikah tu wali menggunakan wali hakim tapi ada setengah-setengah pendapat katakan menafikan nasab ni boleh cara li'an je, cara lain tak boleh. Tapi saya tanya guru saya, boleh tak gunakan ikrar pengakuan? Dia kata boleh. Selain daripada li'an, boleh menggunakan ikrar. Sebab li'an ni mesti tafarak itu, habis. Kalau suami li'an isteri, habis tafarak perkahwinan selama-lamanya. Tapi kalau dia masih suami isteri, mana dia tidak berli'an. Dia tuan, dia mengaku, dia ikrar bahawa anak tu anak luar nikah, mahkamah terima. Jadi pernikahan ni menggunakan wali hakim. Susah betul sebab apa? Sebab pasangan ni masih suami isteri lagi kan. Siji nikah dia okey, tak ada masalah. Tapi kalau siji nikah tak okey, itu biasa. Tengok siji nikah, kira-kira betul-betul macam mana nak tentukan anak tak sah taraf? Ni saya bagi pertama tuan-tuan dan puan, pertama ni anak yang lahir kurang daripada 6 bulan 2 lahzah Qamariah tuan, dia kurang. 5 bulan tak boleh. Jangan mengaku Ustaz, anak saya lain 5 bulan. Ya anak saya Ustaz tak cukup bulan. Tak boleh tuan. Dia mesti lebih daripada 6 bulan 2 lahzah. Ambil dekat mana? Mau tanya. Ustaz kira dekat mana Ustaz? Anak yang sah taraf ni mesti lebih daripada 6 bulan 2 lahzah. Ambil daripada ayat Al-Quran. Apa tu ayat Al-Quran? Saya tak ada baca ayat Al-Qurannya. Antara maksud tuan, terangkan waktu mengandung dan waktu menyusu anak secara sempurna adalah berapa tuan? Adalah 30 bulan. Sebut Quran 30 bulan. Menyusu berapa lama tuan? Menyusu berapa lama? Ni anak menyusu bagi kita menyusu. Anak menyusu berapa lama? Anak menyusu 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 2 tahun 24 bulan. 30 tolak 24 berapa? 60
6 bulan. Dan tak boleh tepat-tepat 6 bulan, mesti 6 bulan 2 lazah. Kalau orang tanya 2 lazah tu lazah apa Ustaz? 2 lazah tu yang pertama lazah persetubuhan wati. Yang kedua lazah bersalin wiladah. Tu dipanggil 2 lazah. Kenapa 2 lazah Ustaz? Dikira lazah persetubuh dengan lazah bersalin. 6 bulan 2 lazah. Lebih daripada 6 bulan 2 lazah tuan-tuan. Tapi masa apa? Masa nikah tu dah mengandung. Dia dah bulan. Dia memang lebih. Tengok, oh betul Ustaz, anak ni 9 bulan. Memang ngam-ngam 9 bulan. Tapi mak mengaku, dia kata Ustaz, masa kita nikah Ustaz, apa nama? Saya dah mengandung. Dan jarak nikah dengan jarak lahir tu kurang daripada 9 bulan. Betul tak? Dia jadi 7 bulan, jadi 6 bulan tuan-tuan. Mak dia mengaku, saya memang dah bertubuh dulu dengan bapak dia contohlah. Masa saya tu nikah, saya dah mengandungkan budak ni. Jadi budak ni apa dia? Anak tak sah. Itu senang tuan. Yang ini susahnya apa? Sebab masih suami isteri. Jarak tu okey, tak ada masalah. Kalau ditipu boleh tak tuan? Bapak tertipu. Ini memang anak saya ni. Kita pun nikahkan. Sah tak nikah tu? Nikah tu dipanggil syubhah. Sebab kita tak tahu pada masa tu tuan. Okey, tadi kita sebut haram masa haid ataupun nifas ataupun suci yang telah disetubui. Jelas tak tadi Jelas Bila masa haram itu dia panggil bid'i. Haram memanjangkan edah isteri. Isteri tidak boleh menjalani edah dengan teratur. Saya dah tadi dah sentuh sikit tentang apa? Nikah tadi kan? Tentang nikah tadi, nikah menggunakan wali hakim, nikah menggunakan wali bapa tuan tapi kalau nikah dasar tak boleh nikah lagi jangan cerita orang sini jumpa saya, Ustaz, saya dah nikah dekat Thailand Ustaz, boleh tak Ustaz nikahkan saya balik? Biar orang PBT tahu Ustaz yang nikahkan saya. Kalau nikah tu dasar tak boleh nikah lagi. Tapi kalau nikah tu tak sah, kena nikah semula. Ada tak nikah Thailand yang tak sah? Tuan-tuan, ada tak nikah Thailand yang tak sah? Ada. Antara saya dah beritahu kan? Antaranya tuan-tuan, masih isteri orang lagi. Dulu ada berlaku tuan-tuan kan? Bila nikah tuan-tuan, dah sebulan 2 bulan nikah, rupanya tahu dia isteri orang. Dia kena tinggal lagi. Orang perempuan kalau kena tinggal dengan suami, ada orang perempuan tak faham. Dia kata Ustaz, saya dah kena tinggal dengan suami saya Ustaz. Ikut ahli itu berapa bulan? 4 bulan hijrah berturut-turut. Saya dah terangkan kenapa 4 bulan. Ustaz Rusi suka cari tuan-tuan, kenapa tulis 4 bulan? Siapa boleh jawab tuan? Kalau boleh jawab ni saya bagi anugerah pelajar yang paling cemerlang sekali daripada bertahan. Kenapa disebut 4 bulan? Manakala saya tinggalkan isteri saya selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih. Kenapa tak sebut 3 bulan? Kenapa tak sebut 2 bulan? Kenapa tak sebut 1 bulan? Kenapa disebut 4 bulan? Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Sebab 4 bulan pertama ibu 4 bulan inilah kadar yang orang perempuan boleh tahan kalau tak ada suami, kalau tak bersama dengan suami. Orang perempuan ni dia boleh tahan selama 4 bulan tuan. Hebat perempuan dia boleh tahan selama 4 bulan. Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Hafsah. Sayyidina Umar kan dia suka keluar malam-malam kan? Pergi tengok rakyat dia menyamar tuan. Satu malam tu dia keluar, nampak seorang perempuan. Dia memuja bulan. Oh bulan, oh bulan, oh bulan. Dia bahasa Melayu lah. Mungkin dalam bahasa Arab dia puja kan? Oh bulan tu kan? Jadi Sayyidina Umar siasat, apa masalah perempuan ni? Bila malam dia memuja bulan tuan. Tengok bulan tu, oh bulan, oh bulan, oh bulan tu kan? Rupanya apa tuan? Rupanya dapati perempuan telah ditinggalkan oleh suami dia. Suami dia tinggalkan dia tuan. Jadi Umar panggil Hafsah, anak dia, isteri kepada Rasulullah, tanya, ya Hafsah, nak tanya, bapak nak tanya, berapa lama orang perempuan ni boleh tahan kalau tak ada suami, kalau tinggalkan oleh suaminya, berapa lama dia tahan? Hafsah kata lebih kurang 4 bulan hingga 6 bulan. Itu sebut 4 bulan tuan. Hebat orang perempuan ni hebat. Allah bagi dia tahan selama berapa lama? Selama 4 bulan. Berbeza dengan orang lelaki. Termasuk saya. Wah, dia sihat termasuk saya orang lelaki. Orang lelaki boleh tahan berapa lama? Perempuan 4 bulan, orang lelaki tahan berapa lama? 4 hari tu dah lama tuan. 4 jam Ustaz. Itu beza. Allah jadikan ada hikmah.
Beza orang lelaki dengan perempuan. Sebab tu orang lelaki kalau isteri dia meninggal, kau sini isteri dia meninggal, hari pertama dia menangis kan, sedih, bercucuran air mata dia. Hari kedua dia menangis lagi, sedih, bercucuran air mata dia kan. Hari ketiga dah tak menangis tuan, bercucuran apa? Air liur dia. Kenapa? Nak kahwin lagi ustaz. Itu beza orang lelaki dengan orang perempuan. Orang perempuan kalau suami dia meninggal kan, ada yang tahan. Macam atuk kita dulu kan. Lepas atuk kita lelaki tu meninggal, nenek kita tak kahwin-kahwin sampai dia meninggal pula. Tuan-tuan kan. Tapi kalau dia bergantung masing-masing. Ada juga orang perempuan kalau suami dia meninggal, dapat jodoh dia terus kahwin kan. Kahwin. Ada perempuan sampai dia 3 kali kahwin dah suami dia meninggal kan. Ada cerita kat saya tuan-tuan, dikongsi lah tuan-tuan sebab apa? Hidup mati ni kerja kita, kerja Allah. Kerja Allah. Boleh tak kita salahkan manusia? Ustaz kalau berani Ustaz kahwin dengan dia. Sebab apa? Dah 3 lelaki dia meninggal. Ustaz nak jadi yang keempat, ada balik itu. Ada balik itu. Fikir balik kan, nantilah saya buat sebagai istiharah. Takut-takut kahwin ni tak lama tinggal saja kata kan. Meninggal hidup mati ni kuasa siapa? Kuasa Allah. Dan Allah takdirkan dia macam tu tuan. Dia kahwin meninggal suaminya, kahwin meninggal suaminya, kahwin meninggal suaminya. Sampai saya nikah yang ketiga, apa orang cakap? Ustaz kalau lepas ni meninggal suami dia, ustaz lah jadi yang keempat. Dia suruh saya buat jadi keempat tuan kan. Ini bahagian masing-masing tuan tapi biasanya orang perempuan ni kalau suami meninggal, ialah sebab 4 bulan hingga 6 bulan. Sebab tu manakala saya ingatkan saya 4 bulan hijrah berturut-turut dengan sengaja ataupun paksa. Dia tak automatik ibu jangan faham automatik. Ustaz automatik Ustaz, bila suami tinggal aja saya dah tak jadi isteri lagi. Selamat jalan Romeo. Contohlah kan tuan? Tak tuan. Dia mesti baca dulu betul tali itu baca betul-betul. Disabitkan oleh mahkamah. Isteri mengadu kepada mahkamah dan aduannya disabitkan oleh mahkamah syariah. Barulah jatuh talak. Sama ada secara tebus talak bayar RM1 ataupun secara tahlik. Tebus talak tu RM1. RM1 jadi apa tuan? Jadi bain. Bain apa? Bain surah, bain kecil. Tak boleh rujuk. Boleh nikah semula. Dengan sebab RM1 je tuan, tak boleh rujuk. Walaupun talak 1 ataupun talak 2 tuan. Jadi tuan sebelum tu jadi kita buka pada persoalan dia kena apa tuan? Kita insya-Allah 29. 828. Ni macam dah isyak dah lama dah. Tak ada bagi syarat Ustaz. Dah isyak dah Ustaz. Ustaz dah lama tak kata biar dia bercakap kan. Tapi saya dah beritahu kan, ada hujah dia kan. Antara solat yang boleh dilewatkan, solat apa? Solat isyak dengan solat apa? Solat zuhur, solat asar. Solat asar kan disebabkan dengan apa? Majlis ilmu. Tapi jangan lewat sangat lah. Jangan sampai pukul 1 baru berhenti Ustaz Rosli kan. Lain kali tak datang lagi tengok Ustaz Rosli punya kereta, terus balik lah. Pukul 1 baru berhenti, betul-betul boleh lewat kan. Sikit je. Jadi sebelum kita solat isyak ni tuan, saya buka pada soalan kalau ada. Silakan. Abang Ma'in ada ni? Sebelum bagi soalan saya ucapkan tahniah kepada abang sebab baru beli motor baru kan. Tahniah Katakan isteri kalau suami suka motor biar kan. Dia nak beli motor baru pun biar. Kalau dia beli isteri baru lebih payah kan. Biar dia beli motor baru. Lama tu saya difahamkan abang Ma'in beli motor baru. Ustaz Fadil pun beli motor baru kan. Semua Ustaz tahu kan. Cikgu Asli memang saya dah tahu, dah tengok dia punya motor tu kan. Dia sekali mata saya dah okey, so saya nak ajak ride dengan Cikgu Asli. InsyaAllah Ustaz ni. Pergi ada soalan? Semua tak ada soalan. Ada soalan tak? Tak ada alhamdulillah. Ada soalan ke tak ada ibu-ibu ada soalan tak? Tak ada Kalau tak ada alhamdulillah Kalau tak ada alhamdulillah tuan. Kita tutup kelas kita pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa lepas raya tuan. Lepas raya ni pun tak tahu bila buka. Sebab orang kita ni raya puasa 1 bulan, raya je pun 1 bulan kan. Nanti dah Ustaz bila kita beraya dulu kan.
InsyaAllah tuan. Jadi itu sedikit ilmu saya dapat sampaikan dalam bab tadi tuan, dalam bab haram menceraikan isteri dalam keadaan haid ataupun nifas ataupun suci yang telah disetubui. Sebab apa? Memanjangkan iddah, isteri tidak boleh menjalani iddah dengan teratur. Itu hukumnya haram, dipanggil bid'i. Bukan sunni, dipanggil bid'i. Tuan, sekian ilmu saya dapat sampaikan kepada tuan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua insya-Allah. Saya kata saya mohon ampun dan maaf kalau ada kesilapan, hilaf saya tak datang lampu, saya minta ampun dan maaf. Saya kata sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.